Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Tuan Imam Masjid Al-Hana yang saya hormati, Tuan Haji Nordin Usman, sahabat saya, Yang Mulia Ustaz Muhammad Zahir Saad, ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, muslimin muslimat yang ada kesempatan untuk bersama pada malam ini. Pertamanya marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan taufik inayahnya kita dapat bersama dalam satu majlis ilmi yang tentunya pada majlis ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmah dan barakahnya kepada kita seperti yang dijanjikan dan disebut, dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai Raudatul Jannah, taman-taman syurga, menuju ke taman-taman syurga. Dan inilah antara disebut oleh Maulana Al-Maududi bahawanya kiamat itu masih lama selagi umat Islam masih mengisi ruang-ruang di dalam tempat-tempat ibadah. Saya tidak boleh nak mentafsirkan dan menterjemahkan apa disebut oleh Maududi tadi, tetapi satu daripadanya melihat pula apa ditulis oleh seorang ahli sejarah India yang mengatakan bahawa apa yang disebut oleh Maududi itu melambangkan bencana bala tidak akan sampai selagi masih ada umat Islam yang bersedia berada di rumah Allah dan berzikir kepadanya. Maksudnya yang senantiasa mengingati Allah dan meneruskan ilmu Allah yang begitu luas sekali. Terlebih dahulu saya mohon maaf apa yang disebut oleh Ustaz Zahir tadi. Sebenarnya saya tidak sampai ke situlah. Saya tidaklah sampai nak boleh bagi yang terbaik. Saya rasa pengurusi itu lebih baik daripada saya untuk menyampaikannya. Dan muslimin muslimat telah pun apa yang saya nak sampaikan mungkin telah pun mengetahui daripada itu, dan saya cuma mengambil malam ini kita refresh kembali, kita segarkan kembali apa yang pernah kita lalui dan apa yang pernah kita alami. Karena sifat Islam itu, apabila seseorang itu menjadi Muslim, maka dia tidak akan tetap atas diri sebagai seorang Muslim. Kalau kita melihat kepada Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut, minta maaf tuan-tuan bila saya sebut Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib, jangan kata saya orang tarikat Naqsabandiyah, bukan. Sebab dia ada kaitan tu, kan? Tak, saya baca dah boleh terima bahawa yang pertama katanya manusia ini, orang Islam itu yang pertama sekali dia meletakkan dirinya sebagai seorang Muslim, maka Muslim itu tidak akan terhenti di situ sahaja, tetapi Muslim itu menuju kepada mukmin. Setelah dia Muslim, dia mukmin. Kalau Islam, memang kita Islam. Seorang penceramah yang convert, yang telah masuk Islam 12 tahun yang lalu dia memeluk agama Islam, dan dia boleh menceritakan bila dia memeluk Islam, bila dia boleh terima Islam,
bila dia mengucap dua kalimah syahadah, menjadikan dirinya seorang Muslim. Saya tertanya-tanya kepada diri saya, kalau dia boleh mengatakan bahawa 12 tahun yang lalu dia memeluk agama Islam, tapi saya tertanya, kalau saya bila saya memeluk Islam? So mari kita sama-sama, kita umat Muslim, kita bertanya kepada diri kita, bila kita memeluk Islam? Bila kita masuk Islam? Sebab kita tidak disebut mu'allaf. Kita ni pelik sikit lah orang Melayu ni. Mu'allaf ni walaupun dia 20 tahun masuk Islam, dia tetap mu'allaf. Saudara baru, baru apa lagi 20 tahun. Bahkan saudara baru itu lebih baik daripada kita saudara lama. Istilah itu kita gunakan kepada orang bukan orang yang baru memeluk Islam. Sebenarnya tidak ada istilah saudara baru ataupun saudara lama. Istilahnya yang pertama ialah Muslim. Muslim yang kita peluk Islam. Kita tak boleh tak jawab soalan itu. Kalau tuan-tuan boleh jawab, tak apalah, tak ada masalah, jawablah. Bila kita peluk agama Islam, kita hanya keturunan Islam, datang daripada kerana ayah dan ibu kita adalah seorang Islam, ditakdirkan dulu datuk nenek moyang kita menerima Islam, yang dibawa oleh orang-orang yang asalnya daripada Aceh, daripada Yaman sampai ke Aceh, ke Pasai, Perlak dan sebagainya, sampai ke negeri kita. Itulah Langkawi ini banyak orang Aceh. Iyakah? Ada orang Aceh sini tak? Nah orang Aceh, nah bahasa-bahasa Aceh apa? Baca tu bahasa Aceh. Kita cakap Aceh lah pula. Ustaz Nordin memang orang Aceh. Sejarah daripada itu yang datang kepada kita. Bagaimana Raja Pasai memeluk agama Islam dan sampailah ke sini, sampai ke Melaka, sampai ke Kedah. Padahal kalau kita baca sejarah Melayu menceritakan bahawa Islam itu di Melaka, bukan di Melaka, Islam itu di Kedah. Sebab itu dua nama ini, Melaka dan Kedah. Qadah, Malaka. Yang kita belajar dulu, ingat tak Parameswara? Parameswara meletakkan namanya Melaka disebabkan seekor pelanduk tendang anjing. Dulu cerita anjing bukan baru. Cerita anjing I want to touch a dog itu bukan baru. Lama lagi pelanduk sudah touch dog. Zaman Parameswara letak nama Melaka. Masa tu kita belajar, saya belajar, mungkin Ustaz Mi pula Ustaz Zahir, kami panggil nama dia lain. Ustaz Zahir, Ustaz Nordin, tuan-tuan dan puan-puan belajar dulu. Dulu zaman saya dulu belajar, dia tak nama sejarah, dia nama Tawarikh. Dalam buku Tawarikh, nak bertukar Tawarikh dengan Tarawih pula lah. Buku Tawarikh menyebut bahawa setelah Parameswara melihat seekor pelanduk boleh menendang anjing, maka dia pergi tanya, pokok ni nama apa, munasabah ataupun tidak. Pelanduk yang tendang anjing tiba-tiba pergi tanya nama pokok, maka letaklah namanya Melaka, pokok Melaka. Habis Ulu Melaka tu pasal apa? Ini sejarah awal. Kita melihat dulu belum tentu betul sejarah itu. Sebab itu disebut dua nama. Syekh Abdullah Al-Jalaluddin Mi Yusuf yang sampai ke negeri Kedah pada tahun 1826. Dia telah sampai ke negeri Kedah, bahawa Kedah telah ada orang Islam. Sebab itu nama dia orang Arab dah datang. Nama negeri ini dah Qadah. Qadah itu mangkuk. Sebab itu orang Kedah mangkuk belaka. Maknanya orang Cina lebih awal sampai ke Kedah. Melaka itu nama, kalau kita melihat hilang nama Parameswara yang menyebut yang sedang bersandar di pokok. Malaka itu perkataan Arab. Malaka, Al-Malak, Malik, negeri yang punya raja, negeri yang ada sultan, negeri yang ada pemerintah. Malaka itu
yang diberi Syekh Yusuf yang mengajar Sultan Mahmud, yang menjadi guru kepada Sultan Mahmud. Jadi kalau kita melihat sejarah itu datangnya Islam. Pada peringkat awal Islam bawa kita, yang nak tunjuk kita ini seorang Muslim. Ibu bapa kita menerima Muslim, menjadi seorang Muslim. Setelah kita Muslim, kita menerima Muslim itu, kita menuju menjadi seorang mukmin. Orang yang beriman, beriman kepada kesemuanya. Mahwal iman. Kita belajar kitab, dulu kita belajar kitab kuning, kulit hijau. Kulit dia warna hijau, tulisnya warna purple, biji kemia. Ingat lagi? Kami di mahal ada juga, ada baca hak tu kan. Dalamnya warna kuning. Nama kitabnya Aqidatun Najin. Bila ditanya tentang itu bagaimana iman, yang pertama, iman tidak akan wujud sebelum adanya Islam. Al-awwalul mu'min fil Islam. Yang pertama orang mukmin itu ialah menjadi Islam. Islam dulu dia. Sekarang bila kita Islam, balik saya lagi sebelum tidur, fikir tu, aku ni masuk Islam bila? Siap pakai mampus sampai bila? Tak ada jawab dah. Saya tanyalah, udahlah, sekarang sudah selesai dah masalah tu. Itu bukan masalah. Cuma nak bagi tahu, nak bagi terkejut sikit. Baru mukmin. Dalam kitab Aqidatun Najin menyebut mukmin itu apabila yang pertama dia yakin apa yang dibuat itu berpandukan kepada syariat. Apa yang dia buat itu bermula daripada hatinya, kemudian dengan perkataannya, kemudian dengan arkan, dengan segala anggotanya. Maka dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu daripada perkataan amanah. Amanah itu ialah amanah. Amanah itu kita ini sedang menjunjung amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang kita bawa ini akan bawa kepada Allah. Diletakkan syarat-syarat kepada kita. Syarat kita yang pertama, buniyal Islam ala khams. Dibina Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama ialah kita mengucap 2 kalimah syahadah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tak ada Tuhan. Bukan tak ada Tuhan, Tuhan banyak. La ilaha, la kita mengaji Arab tu, la nafi rejensi. Nafi segala-galanya, la nahi. Baik itu kalau kita baca kitab Rid beda, Sama beda, Yajud beda, kitab Hindu ada sebut tentang bahawa khuda tu 8 hand, nahi. Khuda Tuhan, khuda maknanya Tuhan. Khuda. Kalau bahasa Urdu Tuhan tu khuda. Kalau bahasa Hindi Tuhan itu Badwan. May Allah ye Badwan hai. Tu. Saya dulu duduk di India saat tak bagi tahu kat Ustaz Zahir tadi. Saya keluar Mahat tu, depa masuk universiti saya tak boleh. Barulah saya ni bengong sikit. Saya ikut abang saya pergi India, pergi ke Uttar Pradesh, Deoban, Shahrampur, tempat Shah Rukh Khan. Oh hampa habak Shah Rukh Khan hampa kenal, abah alih hampa tak kenal. Pasal Shah Rukh Khan mai kat Langkawi situ. Pergi sat tapi tak boleh belajar sebab waktu tu masalah visa sebagainya. Tapi tak apalah, sempatlah sikit duduk tu tengok macam mana orang India, macam mana. Memanglah kasta dia terlalu tinggi. Okey. Pada balik pada kita tadi, bahawa kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita menyaksikan tidak ada Tuhan yang lain. Dalam kitab, kalau kita baca kitab Buddha pun, Siddhartha Gautama Buddha menyebut bahawa percayalah kepada yang satu, karena yang satu itu akan menjadi banyak. Tetapi mungkin orang Buddha sekarang ini dia telah mentafsirkan yang lain. Siddhartha Gautama, kita melihat dulu ya. Ni nak cerita sekejap. Tajuk tak masuk lagi ni, baru-baru nak habis, nak ni dulu, belum masuk tajuk lagi tu. Dia seorang bangsawan, seorang anak raja, tapi dia menyendiri diri, dia keluar. Dia pergi ke satu tempat namanya di bawah pokok Qudi. Qudi itu mula nama Khuda. Qudi. Dia di belakang tempat bahtera Nabi Nuh tu pun nama Bukit Judi. Bukit Judi. Kita ni bukan Bukit Judi, itu judi binatang lain.
Dia di belakang tu. Satu tempat di antara Banjaran Sulaiman, antara Afghanistan dengan Palestin, nama tempat juga tempat orang Buddha di situ, namanya ialah Sudi. Sudi, kita sudi lah, sudi. Sudi itu bahasa Afghan, bahasa Urdu, bahasa Parsi, sudi. Sudi itu terima, tempat orang terima apa pun tak tahulah. Bahasa lebih kurang je. Bahasa kita dengan bahasa lain, macam bahasa Tamil, guru kan. Gu itu gelap, ru itu cerah. Jadi gelap bawa kepada cerah. Itu guru. Guru ni orang yang memberi pencerahan kepada orang yang dalam gelap. Kejap nanti saya cerita tu. Ini lo tak habis lagi. Dalam Buddha pun menyebut bahawa kepada Tuhan yang satu, apa perkara yang dibuat itulah benar. Apalagi dalam Islam yang meletakkan yang pertama syarat menjadi seorang Islam, dibina Islam kita 5 perkara. Yang kedua ialah antuqimus solah. Yang kedua, kamu dirikan solat. Solat yang macam mana? Solat yang mengikut cara diajar oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-awwal soal fil qabri hiya solah. Awal-awal soalan dalam kubur ialah solat. Dia tak tanya tentang lain. Yang kita dah sepuak soalan lain. Soalan sepuak kita, man rabbuka wa ma imamuka. Semua ingat, tahu-tahu tak tanya apa soalan tu. Tak bocor, soalan bocor tapi tak tanya apa. Al-awwal soal fil qabri hiya solah. Soalan yang pertama dalam kubur ialah solat. Pentingnya solat ini. Solat ni dia bukan yang benda yang part time. Ada orang buat solat ni part time. Ada masa dia solat. Part time ni, kalau part time dia tak kira waktu duduk taman mana boleh semayang. Asar dah masuk dah, tapi dia tak buat kerja apa, relax lagi. Akhir nak habis asar boleh semayang. Tu part time namanya. Bukan part time, bukan sometime. Apa time lagi? Bukan next time, bukan akan datang pun nak buat solat. Umur 40 pun nak solat, bukan. Apalagi kalau solat itu bukan no time. Tak ada masa nak solat. Solat tidak bergantung kepada itu. Tahu tak kita dunia ni, seluruh dunia, daripada benua Asia, benua India, benua Afrika, benua Eropah, seluruh dunia, sambungan azan tu tak putus. Tak putus sambungan azan tu. Katakanlah waktu maghrib, kita pukul berapa? Di Indonesia pukul berapa? Di India pukul berapa? Di Afrika pukul berapa? Di Arab pukul berapa? Di Eropah pukul berapa? Di Amerika pukul berapa? Di Australia pukul berapa? Di New Zealand pukul berapa? Tak putus-putus waktu itu. Wah, Islam itu seluruh dunia. Dan sekarang pun kalau mengikut majalah The Asian Magazine yang menyebut bahawa sekarang ini jumlah kelahiran itu melebihi daripada jumlah kematian di negara umat Islam. Tapi banyak saja umat Islam seperti kata hadis Nabi, ibarat buih. Ibarat buih di pantai, tak boleh buat apa-apa. Banyak saja. Kenapa? Kenapa tadi dia menyifatkan itu overtime, itu hanya suatu part time saja nak buat apa-apa. Menjadi seorang Muslim, nak didik diri kita menjadi seorang Muslim, nak bawa diri kita menjadi seorang Muslim. Okey, alright, sekarang selesai Muslim, menjadi seorang mukmin. Yang mukmin yang tadi, yang keseluruhan 3 perkara tadi, dengan hati, tasdik bil qalbi, takrir bil lisan, bil amal jawarih. 3 perkara ini yang kita buat. Kita serentak. Mana ada orang semayang, dah semayang nak buat sunat, tak boleh buat sunat pasal apa? Aku semayang fardu pun tak habis. Mana boleh fikir macam tu? Walaupun fardu hang tinggal lama dulu, sunat kena buat. Sampai satu masjid di Indonesia, saya bukan di sini, bukan di sini, di Indonesia. Kalau sama tak apa. Di Indonesia, saya duduk di Indonesia, saya buat kursus, dia panggil kursus kerja nyata. Kami dihantar tempat orang-orang Batak. Orang Batak tempat saya duduk dulu ni, orang Islam ada 200 orang, orang Batak ada 1,800 orang. Gereja ada 16 biji, masjid ada sebiji.
Babi ada 260 ekor, saya masih ingat lagi. Mana babi lebih banyak daripada orang Islam. Kalau nak perang, orang Batak ni tak perlu pergi, hampa lepas babi. Di situ orang-orang di situ berfaham. Dia kata tak perlu kita buat solat tarawih. Mengapain buat solat tarawih? Karena solat yang rukun ni belum habis. Jadi macam itulah, kita nak lawan dia tak boleh, cuma kita kena ikut dia. Tapi kita buat, pergi kita kata beginilah, malam ini kita buat tarawih, malam besok kita buat solat qada. Jadi dia ikut kita. Tapi nak sembahyang Jumaat cukup susah. Tunggu paling banyak main 16 orang. Rumah dia tepi tu ya, tu tepi. Tak main. Dua tepi rumah. Dia tak main. Akhirnya kita buat juga Jumaat. Buat juga walaupun 16 orang. Tapi lepas tu kita buat Zuhur. Nak tunjukkan begitu. Nampak banyak Islam itu, tapi tidak mukmin. Seperti hidupnya iman kita. Yang pertama, iman kita berdasarkan kepada taklid. Iman taklid. Iman taklid ikut-ikutan. Ikut apa orang buat. Yang pertama kita belajar macam mana? Standard kita belajar. Dulu kita belajar sekolah menengah. Sekarang kita bukan sekolah menengah, kita sudah lebih daripada itu. Lebih pada universiti. Masjid ni lebih daripada universiti. Universiti pun tak mengajar macam ni. Universiti mengajar ikut subjek. Lecturer, pensyarah tu masuk ikut subjek dia. Tapi di masjid semua boleh belajar. Sebab itu tempat yang pertama, Al-Kutab dalam pendidikan Islam, dia buat di masjid. Buat di masjid. Mana tempat tu, tempat yang utama ialah masjid. Bukan saja tempat belajar, tapi tempat bersujud. Nak menunjukkan kita ini telah sampai kepada tahap bukan lagi iman ikut-ikutan. Kita sudah masuk pada iman yang kedua, iman ilmu. Kita buat satu perkara itu karena kita berilmu. Kita buat itu karena kita tahu. Kita buat itu karena suruhan perintah Allah SWT. Kita buat itu karena kita sudah mengerti, sudah paham, kita belajar, sudah banyak perkara. Sebab itu kita tak panik. Orang Islam yang sentiasa belajar, dia tak panik. Yang duk panik ni yang tak tahu apa, yang tak mengaji. Dia hanya percaya kepada surat khabar tu 100%. Bukan salah baca surat khabar, boleh. Tapi berbeza dia kalau dia baca Quran dengan baca surat khabar, lain. Kalau dia tak baca seminggu Quran, relax, tak ada apa-apa. Tapi kalau sehari tak baca surat khabar, macam mana? Persoal diri kita. Yang ketiga tahap kita adalah ayan. Ayan yang sudah ada rasa, sudah ada zuk dalam diri kita bahawa kalau kita tak buat sesuatu yang disuruh oleh Allah, kita rasa macam tak boleh nak duduk. Itu dah peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga, apabila dia merasakan solat jamaah itu, pentingnya solat jamaah itu, dia tak boleh duduk di rumah, tak boleh sembahyang di rumah dah. Dia mesti jamaah. Ini Imam Al-Ghazali menyebut, mulailah kamu solat Jumaat, solat jamaah sepanjang hari tanpa henti. Tak kira di mana pun. Solat jamaah bukan mesti di masjid. Kalau kesempatan kita masjid, datang ke masjid. Di pejabat, solat jemaah. Apalagi kalau di R&R. Langkawi ada R&R tak? Tak pernah kita keluar ada kan? R&R. Ini cukup banyak jemaah. Banyak jemaah. Tak tahu nak ikut lah mana. Kau ni imam ni, hak mana ni, hak mana. Tak tahu nak ikut. Terlalu banyak sangat. Kadang-kadang sembahyang seorang pun ada. Okey. Saya sebut 2 ya, 5. 2 padanya. Solat. Kenapa Allah suruh kita solat? Ini pengakuan kita, solat dia tak ada masa berhenti. Ada masa berhenti? Tidak ada, bukan macam puasa. Puasa kita boleh ganti. Solat no relax, tak ada boleh dah kita tak boleh relax bab solat dia. Solat mesti teruskan solat kita. Kecuali orang perempuan. Jangan orang lelaki ambil alih pula orang perempuan. Inilah. Baik, balik pada kita ni. Bahawa dengan itu kalau kita meletakkan diri kita mukmin, kita akan sampai tahap yang ketiga, iaitu peringkat muslihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang suluh, bukan suluh pergi suluk rata. Saya boleh balik ke Indonesia
Baliklah saya sebut. Saya, isteri saya orang Indonesia, tu namanya balik. Kan? Belajar sana, boleh ijazah dengan bini-bini sekali boleh. Jadi untunglah. Kan? Saya balik sana, rupanya banyak orang Malaysia nak pergi satu tempat, saya tak sebut nama tempat itu. Pergi buat apa? Solok. Pergi nak membersihkan diri. Apa di Malaysia tak bolehkah? Di Malaysia tak bolehkah nak membersihkan diri? Ini kecelaruan yang disebut tadi, faham, kecelaruan faham. Seperti sekarang ini, kalau peringkat mula kita dihujani, yang pertama peringkat Freemason pada zaman Perancis Raya, yang keluarnya lahir yang bernama Haider Tozer, dan yang kedua adalah Mustafa Kamal Pasha, Mustafa Kamal Atatürk. Sampai peringkat lahirnya pula liberalisme. Liberal, kalau di Indonesia sudah lama. Siapa tak kenal Nur Khalis Majid, siapa tak kenal Aminah Wadud. Awinah Badut itu menjadi pensyarah di Uniti Islam di Indonesia, kemudian menjadi pensyarah sambilan di Uniti Islam Antarabangsa. Aminah Wadud yang jadi imam, sebab dia melihat liberal. Liberal ni bebas dalam agama, dia boleh buat apa saja. Bahawa tidak ada lagi lelaki itu lebih daripada perempuan. Ada masanya perempuan boleh lebih daripada lelaki. Ini bukan syarak, tapi dia telah mengatasi daripada syarak. Ini faham yang dibawa sampai peringkat kita sekarang ini, bahawa Islam itu bebas. Bukan bebas maksudnya begitu. Ini telah timbul dulu, kita heboh loh Aminah Wadud jadi imam wanita. Yang terkini lahir pula faham pluralisme yang menganggapkan kemajmukan dalam agama, kesamaan dalam agama, sama-sama agama yang sama menuju surga yang sama. Masing-masing agama masing-masing, biarlah mereka dengan agama mereka, kita dengan agama kita, tetapi kita masing-masing menuju kepada surga. Ini faham pluralisme. Saya sangat bahaya. Ia menganggap bahawa apapun kita buat itu baik, semua agama ini baik. Kita akui memang baik, tetapi baiknya mereka tak sama dengan baiknya Islam. Inna dina indallah al-Islam. Tidak sama agama yang benar sisi Allah itu Islam. Allah tak sebut agama-agama lain. Tidak sebut, Allah tak sebut agama-agama lain itu baik. Agama Islam dalam masa yang sama ditanamkan kepada kita di akhir zaman ini, pada zaman mutaakhir ini, bahawa agama itu sama. Ada persamaan dalam agama. Memang kita belajar agama lain pun ada persamaan, tapi persamaan itu tidak membawa kepada syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum dalam Islam. Islam meletakkan 5 hukum taklifnya itu. Islam ada wajib, ada haram, ada harus, ada sunnah, ada makruh. Agama lain tak ada. Tak ada halal, tak ada haram. Cuma ada boleh, tak boleh. Dua tu aja. Boleh ke tak boleh. Dan yang terakhir kita tengok, yang pertama sebelum Kaisar Anjing ni, dia namanya Oktoberfest. Pesta bulan Oktober. Tak apa, dia kata ini kalau yang nak minum arak, minumlah. Yang tak orang minum, bukan kita nak suruh orang minum. Memang tak suruh orang minum. Ayak di depan kita, lama mana boleh tahan tak minum. Letak di hadapan kita, yang melihat itu anak muda yang melihatnya. Itu yang pertama, round pertama. Round kedua, saya azmi pula buat tentang I want to touch a dog. Dog, ada qalqalah tu, dia kena apa sikit. Program itu dibuat, alasannya ialah kerana orang takut kepada anjing. Memang kita takut pada anjing, ada masa takut pada anjing, ada masa takut kepada babi. Kenapa tak tasbih, tak tas anjing, tak tas babi? Macam Ustaz saya kata tadi, tas bewak pun tak apa. Program itu nak menunjukkan bahawa kesamaan ada, boleh sentuh. Bacalah berapa ratus hadis yang disebut. Abizar telah buat syarahan dalam hadis Abizar, diriwayatkan oleh Abizar, Muslim, Nasai. Cuba buka tengok, search dalam hadis tentang anjing itu, dia keluar banyak tu. Sekarang modern, internet ada. Tak ada satu pun hadis, memang tak ada larang, tetapi memberikan kepada kita garis panduan.
dengan binatang yang sifatnya mughalazah. Anjing mughalazah boleh bersentuh ketika dia kering, kita kering. Ketika mana? Bukan duduk saja-saja, ketika dia dalam keadaan darurat. Anjing tersepit, tak boleh pergi mana dah, nak tolong anjing, boleh pegang. Ini anjing duduk saja-saja, pergi duduk cium, buat apa? Tak kena, salah, haram. Anjing duduk saja-saja. Kita tahu dah anjing tu berpeluh. Anjing berpeluh tak sama manusia berpeluh. Manusia peluh nampak meleleh, binatang berpeluh tak ada nampak pun. Ni tuan-tuan, ada kucing di rumah tak? Pi tengok, pi balik cek di mana kucing berpeluh. Ada nampak tak peluh meleleh kucing? Tak ada. Peluh binatang, peluh manusia berbeza. Penglihatan binatang, penglihatan manusia berbeza. Manusia Allah berikan penglihatan kepada manusia. Ini yang berfungsi kepada manusia yang pertama. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ini 3 perkara. Yang pertama ialah pendengaran, yang kedua ialah penglihatan. Allah beri penglihatan kepada manusia berbeza dengan makhluk yang lain, terutama binatang. Manusia tengok saja dia boleh beza dah. Dia tengok ini kuning, ini merah, ini biru, ini hijau. Manusia boleh tengok, boleh banding. Binatang tak boleh, macam rimau. Rimau dia tengok orang, tengok kita sebagai satu lembaga, dia tak tahu warna apa, blind color. Jadi kalau orang blind color tu rimau. Tak tahu no. Dia tengok satu lembaga saja. Dan binatang memang macam tu, berbeza. Begitu juga keringat binatang dengan keringat manusia. Masuk waktu dah. Balik kepada pluralisme tadi. Ini ancaman pada akhir zaman. Peringkat awal ancaman pada zaman Rasulullah SAW, dan pada ketika itu Rasulullah masih hidup. Berbagai ancaman daripada orang-orang kufar, orang-orang kafir pada waktu itu, sampai ke peringkat orang munafik yang jelas nampaknya. Kemudian habis zaman Rasulullah, zaman sahabat, habis zaman sahabat, zaman tabi'in, dan sampailah kita zaman mutaakhir ini. Ancaman yang kita hadapi bukan lagi ancaman yang seperti itu yang nyata, tapi ancaman adalah bentuk yang pertama ialah fahaman. Saya sebut awal lagi tadi, sebut bahawa etis, fahaman etis, animisme, politisme yang kita belajar dulu. Ini fahaman-fahaman yang kita rasa macam Islam. Itu macam tadi sebut zikir tadi itu, memang banyak kalau di India kita lihat. Ini fahaman yang kita rasakan bahawa ini Islam. Orang tak tahu Islam, mencari bahawa ini Islam, tapi sebenarnya ini adalah kemajmukan agama yang dia merasakan bahawa semua perkara itu adalah sama. Dan inilah fitnah yang paling besar. Ini fitnah yang datang, yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ini baru saya nak masuk tajuk dia. Hadis Rasulullah SAW an Ali radhiyallahu anhu, daripada Ali radhiyallahu anhu, qala, katanya, ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah dia kata, inni sami'tu, aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata, ala innaha satakunu fitnah. Awasilah, kata Rasulullah, akan datang satu masa nanti kekacauan, bencana, fitnah yang besar. Akan datang fitnah itu. Bukan fitnah yang nampak, tapi yang dibuat, yang direka, yang dulu telah ada oleh orang-orang kufar. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan berhenti daripada mengganggu umat Islam sampai bila-bila pun. Dan fitnah ini datang sampai kepada kita dalam bentuk kita sekarang ini. Apalagi sekarang dunia sudah terlalu canggih. Kita ada internet, menggunakan internet. Nak apa pun kita boleh search dalam internet. Hati-hati. Sekarang ini ada satu Quran dalam Play Store tu, dalam internet. Quran ini Quran yang dibuat oleh Israel.
dengan tujuan untuk memesongkan umat Islam. Kalau kita baca Quran hanya sebulan sekali, mungkin tak jumpa. Kita banyak dah menjumpa Al-Quran yang surah ini dengan surah ini berbeza ayatnya. Dia tak banyak, sikit ayat dia bezakan. Kalau dalam Play Store yang kita baru terima berita ini, telah ada bagaimana satu Al-Quran yang disebut, yang tajuknya Riha Quran. Riha itu palsu, bahasa Hindi palsu. Memang disahkan oleh Dr. Zakir Naik bahwa lahirnya Riha Quran, Quran palsu. Quran yang telah dirubah ayat-ayat, 1-2 ayat, ditukar ayat itu. Kita tak pernah, jarang baca Quran. Bila sekali baca Quran kita rasa betul, tapi kalau kita sering baca Quran kita ketemu, dulu ayat ni macam ni, sekarang kenapa begini, kita ambil Quran yang lain, tengok Quran yang betul. Sebab kita baca Quran pun hanya setahun sekali, mungkin hanya bola-bola Ramadan, baru namanya tadarus Quran. Tahukah kita tadarus itu daripada mana? Daripada Idris, Nabi Allah Idris alaihi salam. Tahukah kita Adam alaihi salam, yang Allah menciptakan nama Adam itu daripada 3 huruf yang berpisah, alif, dal, mim, yang membawa maksud ialah tiap-tiap suatu benda itu mempunyai nama satu persatu. Kemudian datang selepas Adam, Idris, juga 4 huruf yang berpisah, alif, dal, ra, sin. Idris itulah, kalau melihat kepada bahasa Hebrew, Idris itu maknanya guru, teacher, yang mengajar. Itu kita katakan tadris. Guru disebut mudaris. Kita pun Quran tadarus. Tadarus ni betul lah, bagus tadarus. Kenapa bulan Ramadan saja? Bulan lain boleh tadarus. Tiap-tiap bulan boleh tadarus. Quran bukan untuk dilihat dan dibaca pada ketika tertentu. Okey. Kita nampak Quran begitu. Ini adalah fitnah yang besar. Orang cuba nak memisahkan sedikit demi sedikit. Dia tak boleh nak pisahkan kita keseluruhan, tapi dia pisahkan sedikit secara sembunyi. Cuba memesongkan umat Islam ini. Bila disebut oleh Rasulullah bahawa akan datang satu fitnah yang besar nanti, dan Ali bertanya kepada Rasulullah, qultu, Ali berkata, mal makhraj minha ya Rasulullah. Ali tanya, apakah metod, apakah kaedah, apakah cara yang akan kami hadapi fitnah itu? Kalau kita, soalan kita berbeda mungkin. Kalau orang kata jaga, nanti akan datang satu fitnah yang besar, kita tanya macam mana kita nak lari daripada fitnah itu. Kita kira lari ya. Itu beza. Kau cuba tengok orang Melayu, orang Cina Melayu. Orang Cina kalau anak dia nak pergi berjalan, dia tanya apa? Hang nak makan di mana? Orang Melayu tak, dia tanya hang nak tidur di mana? Dia kata tidur. Cuba tengok waktu banjir. Saya tak tahu Langkawi tak ada banjir kot noh. Kalau belah Perlis no, belah Kedah ada banjir, depa buat lari apa orang Melayu banjir? 2 benda yang buat lari, pisau. Yang pertama TV, yang kedua tilam. 2 T itu buat lari, TV dan tilam. Pasal apa? Tilam tu nak hampak, nak duduk tengok TV. Dia kira tengok TV ya. 2 tu sifat kita. Tapi kita lupa, bila Ali bertanya apa makhraj dan apa metod, apa kaedah untuk menghadapinya, macam mana cara kami nak hadapinya, Rasulullah menjawab, kitabullah. Yang pertama, kepada kitab Allah, Al-Quran. Nak menghadapi dengan Al-Quran. Memanglah Quran tak cerita satu-satu tentang apa, macam telefon ke, harga barang naik ke dalam Quran, tak ada. Harga minyak naik, tak ada dalam Quran, tak ada. Tapi kaedah ada dalam Al-Quran. Kaedahnya ada dalam Al-Quran. Yang pertama sekali balik pada Al-Quran. Sebab itu saya baca buku sejarah Melayu, sejarah pelayaran Abdullah Munshi. Abdullah Munshi menyebut, dia kata dalam perjalanan, dalam pelayaran saya tidak nampak rumah-rumah orang Melayu. Ini bahasa dia, nah?
saya tidak nampak rumah-rumah orang Melayu di seluruh negeri-negeri tanah Melayu, kecuali mereka mengajar anak-anak mereka Al-Quran sebelum mereka mengajar bahasa Melayu kepada anak mereka. Itu Abdullah Munsyi dulu sebut. Mananya peringkat itu yang pertama sekali di kalangan orang Melayu yang dulunya terima Islam, dia mengajar yang pertama ialah Al-Quran. Yang pertama mengadap pada anaknya, mengajar tentang Al-Quran. Ini zaman Abdullah Munsyi cerita, zaman sekarang kalau kita berjalan jumpa tak macam tu. Tidak ku lihat, tidak ku jumpa satu pun rumah orang-orang Melayu di negeri-negeri tanah Melayu yang padanya mengajar anak-anaknya Quran, kecuali ibu dan bapa anak-anaknya sedang berwasak bersama mereka. Lani dulu. Baik, itu kadang-kadang kita kena melihat kepada sejarah, ada sejarah yang betul, ada sejarah yang tak betul. Macam saya sebut tadi, bahawa kita hanya melihat kepada tempat-tempat tertentu. Macam di Melaka, para mesuara sebut tak kena mengenal langsung dengan pokok Melaka dengan anjing tu, yang ada anjing lani. Dulu orang guna anjing untuk memburu, ini boleh dalam Islam. Anjing boleh pelihara anjing, tapi di luar daripada kawasan rumahnya. Tetapi adalah anjing itu anjing yang bekerja, anjing yang menjadi pemburu, anjing yang jaga kawasan. Kita ada chalet banyak, belah anjing tak apa, jaga chalet. Takut orang main kacau chalet, bubuh 5-60 ekor anjing, pampih orang tak pergi dah. Boleh yang tu boleh. Kalau nak pergi sentuh, pegang, dukung, itu bukan kerja kita. Nak dukung-dukung lah benda lain banyak lagi. Itu saya sebut para mesuara tadi, tak nak kena mengenal langsung. Sama juga dengan sejarah Hang Tuah. Kenal Hang Tuah? Kita belajar dulu Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekiu, Hang Lekeh, Hang Kasturi, Hang Belaka. Betulkah ada Hang Tuah ni? Mana cikgu sejarah? Nak tanya cikgu sejarah. Kami pun mengaji sejarah juga dulu. Tapi bila melihat balik, saya baca sejarah ini di Beijing, di China, berbeza. Bahawa Han Tuah itu adalah pengiring kepada Han Lipo. Mereka berasal daripada negeri China, marga Han, surname Han, H-A-N, Han. Han Lipo. Han Lipo itu keluarga sepupu kepada Han Tuah. Han Tuah, Han Tuah, Han Jibat, Han Likiu, Han Dike, Han Kator. 5 Han tu, marga Han tu, adik-beradik belaka. Macam kita lah, kalau pak nama dia Wan, anak Wan. Wan pun asal Cina juga, bukan Wang, Wan. Sebab Cheng Ho adalah keluarga Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho, bapak Laksamana Cheng Ho, Maho. Ayo, semua nak ke sini ya, Sinian, bahasa Arab, bahasa Cina berubah apabila sampainya Sa'ad Abi Waqqas, tempat itu namanya Sinian. Sinian, orang-orang Cina diubah nama sekali. Cina mungkin Telo sebut Zinian. Kita pun pergi lawak Gongzhou. Asal daripada situ datang ke Melaka. Sebab itu saya sampai umur sekarang dah 54 dah, saya duk cari Hang Tuah ni ben apa? Jumpa dah Hang Tuah ben apa? Sekali pergi ke Pahang ambil tonte je. Sekali pergi ke Majapahit bertarung dengan Taming Sari. Sekali pergi ke Gunung Ledang nak meminang, tak tahulah. Mana ini yang dibawa. Mereka sudah Islam. Sudah dulu Islam daripada kita. Yang jadi fitnahnya apabila kita meletakkan mereka itu sebagai pahlawan yang kita tak tahu usul pangkalnya. Kalau Masyuri kita tahu. Ini fitnah. Nabi kata balik pada Quran, Kitabullah. Tuan-tuan boleh buka hadis, Mustika hadis. Harga dia pun tak mahal, saya rasa RM18 kot no.
Dalam kitab tu Mustikah Hadis, dia ada 2 jilid. Sekarang orang buat 3 jilid. 3 jilid tu nak menega lah, bagi banyak, dia banyak bahas sikit. Kedua jilid murah sikit. Ini saya beli ni tahun 89, 18 ringgit lah, ni tak tahu harga dia berapa kan. Okey, kitab Allah fihi naba'u qablakum, padanya naba'u, ada berita-berita, qablakum, berita-berita terdahulu. Sebab yang dulu itu, sejarah ini berputar, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari-hari itu Allah pergilirkan antara manusia. Kalau dulu pernah berlaku, sekarang akan berulang berlaku. Mungkin dalam situasi yang tidak sama, tempat yang tidak sama. Kalau dulu berlaku di India, sekarang berlaku di Langkawi. Helang nih, cerita Helang sudah ada di Athens, di Yunani. Itu sebab kita pakai Athena kan, Athens, bandar Athens tu dia tinggi. Anda kan tidak banyak benar lah habak ni. Banyak benar lah habak, tak boleh, slow sikit. Nak berhenti dah, no. Padanya ada kisah berita-berita dulu. Beritanya semuanya benar. Berita yang telah dicerita pada Zabur, yang dicerita dalam Taurat, yang dicerita dalam Injil. Dan kita ingat bahawa kitab-kitab suci ini semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Zabur pada 7 Ramadan, kitab Taurat pada 24 Ramadan, kitab Injil pada 27 Ramadan, kitab Quran pada 17 Ramadan. Dan sampai Al-Quran membenarkan kitab yang lama dan memenuhi kitab-kitab tadi. Kalau kita melihat kepada Zabur, dalam syarah Zabur itu yang menceritakan tentang pekerjaan pada zaman itu. Kalau Taurat tentang bagaimana tentang kehidupan rakyat dan pemerintah antara dia dengan Firaun. Kalau lihat Isa, kitab itu lebih banyak menekankan tentang hubungan bagaimana manusia ini hubungan dengan Rasulnya. Lepas itu keluar kitab Kristian banyak sekarang ini. Dirubah yang pertama, kitab Taurat diubah menjadi Talmud. Dalam Talmud ada 14 fasa, 14 surah. Yang keseluruhan 14 itu meletakkan orang Yahudi itu tempat pertama. Tahu tak dalam pasal yang ke-7 kitab kitab Talmud mengatakan apa? Orang Yahudi tidaklah menganggap bahawa orang yang bukan Yahudi itu seperti anjing. Patutlah pun pakai pegang anjing. Ada dah sebut dalam Talmud. Talmud tu dirubah daripada Taurat. Begitu juga Injil dipindahkan pada Bible. Tetapi kalau kita baca dalam Injil Barnabas, dia ada menyebut di akhirnya dia kata khataman nabi, yakni Ahmad. Akhir nabi itu Ahmad. Baik, itu kalau kita baca kitab-kitab Kristian, kitab-kitab Bible tu baca bagi habis. Jangan takut nak baca. Kita kadang-kadang pergi hotel, kebanyakan hotel lah. Tapi hotel yang grand lah, yang kalau cakap hotel Sekupang 2 tak ada apa pun. Macam kata hotel orang Islam, dia letak Quran. Hotel kadang-kadang dia letak 2, satu Bible, satu Buddhis, 2 buku. Baca tak apa, baca. Tak salah baca kitab Bible, tak salah. Tapi jangan takut, baca nak tahu. Tapi kalau tak kerti, tak usah baca. 2 aja lah. Dia letak, Buddha pun letak, Kristian pun letak. Nak bagi orang baca, dengan harapan mereka nak dakwah pada kita. Tapi kita baca, niat dah bahawa ini tak betul, tapi aku nak baca juga sebab aku nak tahu mereka kata apa. Itu aja baca. Tak apa. Kemudian dalam Buddha, kenapa dia meletakkan orang-orang Buddha percaya kepada sekarang ini BTC dia panggil, Buddhist, Taoist and Confucius, BTC. Dalam tu dia gabung faham Buddha, Gautama, faham Taoist, Tao ni lepas daripada Kongfuzi, dan faham Kungfu lah, kita nak main Sholing tu, Kongfuzi lahir 500 tahun sebelum Nabi Isa. Selepas Kongfuzi, Taoist. Nanti tak payah, saya kalau bab sejarah ni banyak nak ceritakan. Ni nahbak kitabullah yang membenarkan kesemuanya kitab Allah ini.
Dan wa khabar ma ba'dakum, dan yang menceritakan perkara yang akan datang, yang selepas ini. Tahu dah perkara akan datang. Kita tahu tak berapa nak jadi ni, pegang kisah pegang anjing ni. Kita tahu tak kisah pegang anjing. Kita tahu tak dulu nak berlaku ini, tak tahu. Tapi fiqh telah ajak kita. Itu ilmu fiqh. Ilmu yufaqihu. Allah akan memberikan kita ni memahami ilmu yang advance, fiqh. Dah letak ada hukum di situ. Tak tahu pun berlaku. Menceritakan yang akan datang. So inilah antara ancaman-ancaman di akhir ini yang berlaku. Mana kita hadapinya? Hadapi dengan kita punya pegangan. Pegangan kita Al-Quran, jangan lari pada Al-Quran. Jangan guna Al-Quran hanya untuk acara dan upacara tertentu saja. Tapi Al-Quran ini ialah Al-Quran yang menjadi inti dan dustur kepada kita. Jadi saya rasa cukuplah sampai sekat tu. Cukuplah no. Ganggu orang semayang pula lagi. Tak apalah, lain kali lah pula no. Tadi pun dia habaq terkejut ya. Sebab saya bukan boleh mana pun saja ya nak main habaq-habaq itu. Okey, last kali ada soalan apa-apa atau apa nak kongsi, nak perbetulkan apakah? Sila kita buka 1, 2, 3. Atau saya nak bilang sampai 5 aku tak ada no. Okey, dia dua lah. Kalau diam ni dua saja. Sama ada dia betul-betul faham atau tak tahu apa langsung. Tak apalah. Kita mengharapkan bukan hari ni kita reti. Dia akan datang kembali. Baru kita ingat balik. Ya. Sebab kita ni dah lama dah belajarnya kan. Saya pun masih belajar. Kita kena belajar sama-sama lah. Kita kongsi bersama. Memang tak ada siapa yang lebih, tak ada siapa yang kurang. Ya. Kecuali kelebihan yang diberikan oleh Allah, taqwa. Kullukum li Adam wa Adamu min turabin la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Semua orang kita daripada Adam dan Adam itu daripada tanah. Tidak ada kelebihan orang-orang Arab atas orang Ajam kecuali orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita sampai kepada peringkat hakul yakin, peringkat yang paling tinggi, menjadi seorang yang muttaqin yang disebut pada Al-Quran terlepas daripada dalam suratul Baqarah ayat yang kedua. Sampai peringkat kita itulah bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau solat tadi kita boleh kata mesti solat yang full time, tak boleh solat ni solat yang hanya part time, tapi mati itu anytime. Semoga Allah merahmati kita, dan saya mohon maaf kalau ada kesilapan dan sebagainya. Yang baik itu daripada Allah, dan segala salah silap itu adalah perbuatan daripada saya yang lemah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.